الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى وعافى وابتلى نحمده على السراء والضراء والعافية والبلاء فهو المحمود في كل الأحواء المعبود في الأرض وفي السماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin ahli Jumat yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga Imam Muslim, adalah hadis yang panjang tetapi maksud makna dia secara ringkasan iaitu semasa Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan tentera Islam keluar daripada kawasan Madinah untuk menuju kepada Baitul Maqdis di Palestin demi untuk menziarahi Baitul Maqdis kali yang kedua. Tatkala sampai kepada negeri Syam, yang mana penglima Gamno ataupun ketua seorang sahabat yang Umar sebagai khalifah telah lantik jadi penglima besar di negeri Syam semasa itu adalah iaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tatkala Umar dan juga sahabatnya sampai kepada negeri Syam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memberitahu kepada Umar ibn Khattab bahawa semasa itu sekarang ini iaitu ada satu wabak, satu virus, satu penyakit yang telah menyerang negeri Palestin, lebih-lebih lagi di satu kampung yang namanya Kampung Amwas. Satu qaryah, satu tempat duduk di dalam Palestin yang namanya Amwas telah diserang oleh satu wabak, satu penyakit, iaitu penyakit namanya At-Ta'un. Dengan sebab itu Abu Ubaidah royak tahu kepada Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab selalu musyawarat, tanya kepada sahabat, tanya pendapat kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan Umar ibn Khattab, bagaimana kita, adakah kita akan terus pergi kepada Palestin ataupun kita akan balik kembali pergi kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Satu pendapat kelompok sahabat pendapat bahawa kita pasti kena kembali pulang kelik kepada Madinah Al-Munawwarah. Dan juga pendapat ini disetujui oleh Umar ibn Khattab sendiri.
Tetapi bahagian yang kedua daripada sahabat pun mereka pendapat kata kita pasti kena terus pergi kepada Baitul Maqdis di Palestin. Selepas daripada itu Umar setuju dengan pendapat yang kata kita pasti kena kembali pergi kepada Al-Madinah. Selepas daripada itu dia arah kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan dia bahawa siaplah kita akan kembali pergi kepada Al-Madinah Al-Munawwarah, tak akan pergi kepada Baitul Maqdis di Palestin. Tatkala itu didengar oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, panglima di negeri Syam semasa itu, dengar arahan daripada Umar kata kita akan kelik pergi kepada Madinah. Selalu Abu Ubaidah jawab tanya kepada Umar ibn Khattab, afiraran min qadarillah, adakah kamu nak lari diri daripada qada Allah Subhanahu wa taala? Kerana kamu sekarang ni telah sampai kepada negeri Syam dan juga akan masuk kepada Palestin. Afiraran min qadarillah, adakah kamu Umar nak lari diri daripada qada Allah Subhanahu wa taala? Maka Umar selepas daripada dengar soalan jawapan daripada Abu Ubaidah ibn Jarrah, sangat marah. Dan juga dia kata kepada Abu Ubaidah, kata, "Lau ghairuka qala ya Abu Ubaidah." Bukan seperti orang sepertimu Abu Ubaidah yang kecek seperti ini. Tak patutlah mudah kata mu nak kecek dengan perkataan yang kamu kata kepada aku tadi. Lalu Umar ibn Khattab jawab kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah, kata, "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Ya, kami akan lari diri daripada satu qada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali ke jumpa satu qada Allah Subhanahu wa taala satu lagi. Kami lari daripada wabak yang telah menyerang di negeri Palestin. Kami lari daripada qada itu untuk kembali kepada Madinah untuk jumpa satu qada Allah Subhanahu wa taala lagi. Dengan sebab itu, selepas daripada itu lalu datangnya Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang mana sebelum daripada itu dia tidak ada. Dia tidak ada dalam hikam itu, boleh ada dia sibuk dengan benda peribadi dia. Maka selepas daripada itu dia datang, dia dengar, dia jawab bahawa mengenai dengan perkara ini, masalah ini, aku telah biasa dengar daripada Nabi SAW. Aku biasa dengar satu kali Nabi SAW biasa sebut perkara yang sakut dengan benda-benda ini, iaitu aku dengar Nabi SAW biasa bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Aku biasa dengar satu kali Nabi SAW biasa sabda kata, "Idza sami'tum bihi," apabila kamu dengar mengenai dengan satu penyakit yang sebar, yang sering di mana tempat, dan juga kamu duduk di keluar kawasan itu, tidak ada pada tempat itu, fala taqdamu alaihi, jangan kamu pergi masuk dalam tempat kawasan itu. Negeri mana, kawasan mana, tempat mana yang ada penyakit serai pada masa itu, Nabi SAW ajar dalam hadis ini, kata, "Fala taqdamu alaihi," jangan kamu masuk, jangan kamu pergi cari dia. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, tetapi apabila berlakunya satu tempat, serainya satu tempat, dan juga masa itu kamu berada pada tempat itu, fala takhruju firaran minhu, janganlah kamu keluar untuk lari diri daripada kawasan ataupun negeri-negeri itu. Maka selepas daripada itu Umar ibn Khattab dengar jelasnya daripada Abdurrahman bin Auf tentang satu hadis yang dia dengar daripada Nabi, maka dia bersetuju. Dia rakyat kata, cukuplah pendapat kami yang kami rakyat kata kita akan kelik kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Fahamidallah Umar, maka Umar ngucap alhamdulillah, kena dah kami fikir kata kita kena kelik ni, kena dah. Kerana Nabi kata apabila kita duduk luar kawasan yang serai penyakit itu, Nabi larang kita jangan masuk pada kawasan ataupun negeri-negeri itu. Maka selepas daripada itu Umar dan juga sahabat-sahabat dia
pulang ataupun balik kembali kepada Al-Madinah Al-Munawwarah dengan tidak masuk ziarah kepada Baitul Maqdis. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah hadis yang disebut mengenai dengan penyakit yang biasanya sebar semasa sahabat ridwanullahi alaihim. Apa pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini? Yang pertama kali, pasti kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu rukun iman yang pasti kita kena iman, iaitu kita kena an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Seperti mana Jibril alaihi salam biasa mari tanya kepada Nabi, tanya kata mal iman, gapo dia iman? Maka Nabi jawab kepada Jibril alaihi salam kata rukun iman adanya 6 perkara, dan juga di antara 6 perkara itu iaitu wa an tu'mina billahi tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, bahawa kamu beriman dengan qada-qada Allah Subhanahu wa taala, sama ada qada-qada itu baik ataupun jahat. Kerana kita kena mikir kena percaya, kena tahu bahawa seperkara ini yang berlaku, iaitu virus corona yang berlaku pada masa kita sekarang ini ataupun semenjak sahabat ridwanullahi alaihim, itu pun adalah benar yang telah diqada, ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nawawi kata dalam hadis yang kita baca tadi, bahawa penyakit seperti ini bukan hanya berlaku kepada orang Islam saja. Dengan sahabat biasa berlaku, dan juga dengan orang yang bukan orang Islam, orang kafir pun berlaku seperti masa kita, zaman kita sekarang ini yang kita telah menghadapi. Itu adalah benar yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana semua headkan yang berlaku, penyakit atau apa-apa saja yang berlaku dalam dunia ini, itu adalah izin, itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala firman kata, ma asaba min musibatin, tidak berlakunya satu satu bala dalam dunia ini melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sesiapa pun yang dia iman dengan qada-qada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang sangat beriman kepada Allah. Yahdi qalbah, hati dia sangat beriman, dan juga dapat hidayah yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini, iaitu pastilah kita cepat untuk kembali bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ingatlah bahawa setiap benda cubaan musibah yang berlaku dalam dunia ini adalah kadang-kadang dia adalah long toss daripada Allah Subhanahu wa taala, adalah bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kata semasa itu penuh orang yang buat maksiat, buat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu itu Allah Subhanahu wa taala turunkan satu musibah, satu bala daripadanya. Dan juga ingatlah bahawa tentera Allah Subhanahu wa taala ada di langit dan juga ada di bumi, yang mana tentera Allah Subhanahu wa taala ini telah memusnahkan Fir'aun dan juga tentera-tenteranya, Raja Namrud, dan juga segala orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi manusia yang mereka angkat diri besar dalam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala boleh jadi hantar tentera virus corona ini untuk musnah negeri yang telah agung, yang telah angkat kata dia adalah negeri yang sangat kuat sekali dalam dunia ini, seperti China. Yang mana sebelum berlaku virus corona ini, Presiden kepada negeri China telah iklan kata tidak ada negeri mana yang ada kuasa lebih daripada China. Selepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala hantarkan satu penyakit ini, virus corona ini, untuk menyerang orang-orang China ataupun seluruh dunia yang mereka dapat daripada virus corona ini. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala biasa, kita kena ingat kata di dalam sejarah Islam, di dalam Al-Quran sendiri, Allah Ta'ala biasa cerita bahawa pemimpin mana sahaja dalam dunia ini yang mereka mengangkat tubuh diri mereka besar dan juga sombong diri bahawa dia adalah orang yang sangat ada kekuatan sekali,
yang telah berlaku, yang telah Allah Ta'ala biasa cerita dalam Al-Quran seperti kaum 'Ad. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman di dalam Al-Quran mengenai dengan kaum 'Ad, yang mana mereka biasa royak kata tidak ada kekuatan mana seperti mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman di dalam Al-Quran, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Tatkala kaum Samud, mereka mentakabburkan diri dengan tidak pegang kebenaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling belakang daripada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mereka kata man ashaddu minna quwwah, siapa lagi yang sangat hebat, yang sangat kuat lebih daripada kami. Dia tanya kata man ashaddu minna quwwah, pihak yang lebih kuat daripada kami. Selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab selepas daripada ayat itu kata fa arsalna alaihim rihan sarsara fi ayyamin nahisat linudhiqahum azabal khizy fil hayatid dunya wal azabul akhirati akhdha wa hum la yunsarun. Fa arsalna alaihim, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta langit, hatta angin ribut kuat kepada mereka dengan beberapa malam, beberapa hari. Linudhiqahum azabal khizy fil hayatid dunya, untuk mereka boleh kecak rasa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mereka takabur diri, mengangkat diri kata mereka adalah orang yang paling kuat sekali. Selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka, wahum la yunsarun, dan tidak ada manusia mana, golongan mana yang dapat tolong mereka. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena fikir kata al-waba ataupun virus corona yang berlaku semasa kita sekarang ni, kadang-kadang benda itu adalah salah satu bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena terus kembali mari tanya kita sendiri, adakah kita banyak buat maksiat? Apabila berlaku seperti virus corona ini, setiap orang manusia, sama ada orang yang beriman seperti kita pasti kena tanya kita sendiri, kena paksa, kena tengok kata bagaimana ahwal kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah kita orang yang banyak buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah kampung kita, negara kita banyak maksiat yang telah disebarkan? Kerana kita kena ingatlah bahawa satu kali Nabi SAW biasa sebut bahawa apabila sebanyak dosa besar, banyak dosa-dosa yang banyak, orang buat maksiat yang banyak, kerana itu adalah jalan yang akan membawa masyarakat pergi kepada kebinasaan. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman di dalam Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan ambil tangan kamu bawa kamu pergi kepada kebinasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga banyak perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun bala ini kepada zaman kita sekarang ni, yang mana kita tak syak, iaitu banyak dosa-dosa, banyak benda-benda jahat yang berlaku di atas dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW telah sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, adalah hadis yang hasan. Nabi SAW bersabda, lam tazharil fahishatu fi qawmin qattun hatta yu'linu biha
illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim. Nabi SAW sabda bahawa tidak zahir timur satu perbuatan yang jahat dalam satu masyarakat. Al-fahishah yang mana kita biasa sebut bahawa segala kejahatan yang mana ibu kepada jahatan al-fahishah ini, iaitu zina dan juga benda-benda jahat yang lain yang berlaku dalam masyarakat. Nabi kata tidak akan benda jahat sebar dalam masyarakat hatta yu'linu biha, sehingga benda itu diangkat kata biasa saja dalam masyarakat. Hatta yu'linu biha, orang buat biasa, orang tengok kata benda itu yang berlaku, zina baik, minum arak baik, benda jahat apa-apa pun baik, orang dalam masyarakat itu tengok adalah benda biasa. Tidak ada perintah ataupun cegah benda-benda itu, tak sewi orang dalam masyarakat itu buat benda-benda jahat itu. Nabi kata hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja'. Kalau sampai kepada peringkat itu, peringkat yang tidak ada orang wani nak cegah benda-benda jahat, zina berlaku mudah-mudah, arak minum main-main, nescaya Allah Ta'ala akan turun penyakit al-ta'un dan juga auja', rok tita, virus seperti yang berlaku zaman kita sekarang ni. Allati lam takun madad fi aslafihim, yang mana tidak ada biasa berlaku pada zaman sebelum daripada mereka. Dengan sebab itu, satu kali seorang ulama tafsir Ibn Kathir, dia sebut dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang mana Ibn Kathir mati pada tahun 774 Hijrah. Dia cerita bahawa pada tahun 478 Hijrah biasa berlakunya al-waba' at-ta'un seperti ini, penyakit yang serai negeri Syam, negeri Iraq dan juga di Hijaz, Mekah, Madinah, sehingga pun kayu, manusia, benda-benda binatang mati, mapuh banyak pada masa itu. Sehingga khalifah pada masa itu, al-muqtadi bi amrillah, perintah kepada rakyat yang semua, pakatlah kita suruh orang buat benda baik dan juga melarang orang daripada buat benda-benda jahat. Bangkit orang dalam masyarakat itu suka ajak orang buat kebaikan dan juga mencegah daripada benda-benda al-munkar, benda-benda yang jahat, dan juga meruntuh benda-benda yang syirik, benda-benda yang ada pada masa itu yang bawa orang kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir sekali at-ta'un, penyakit itu keluar daripada kawasan negeri itu. Boleh jadi zaman kita sekarang ni di mana-mana tempat, bukan hanya di negeri Sia saja, boleh jadi benda-benda jahat yang berlaku dalam dunia ini tidak ada orang yang mari kecek, mari menasihat, mari larang, mari cegah benda-benda seperti itu. Dengan sebab itu Allah Ta'ala turun bala, yang mana bala ini kadang-kadang bukan hanya menepah kepada orang yang orang jadi orang kafir saja, kadang-kadang orang Islam dia dapat rasa juga bala seperti ini. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, apabila berlakunya virus corona pada hari ini, semua orang dalam dunia ini sangat takut, sangat gerung, nak cari jalan belah mana. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, semua Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi biasa saja belaka. Nabi telah mengajar kita belaka bahawa bagaimana kita nak selamat daripada benda-benda penyakit yang jahat ini. Di antaranya Nabi SAW hajar kita setiap pagi dan petang suruh baca azkar, yang mana di dalam azkar ini, azkar an-nabawiyah ini, banyak doa yang dapat menselamatkan kita daripada penyakit jahat-jahat seperti ini. Seperti doa yang kita baca dalam azkar, iaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Banyak kita baca doa ini, sama ada waktu pagi dan juga waktu petang, yang mana Nabi ajar kita 3 kali waktu pagi dan juga 3 kali waktu petang. Dan juga di antara doa yang kita patut baca semasa sebarnya penyakit virus corona ini, iaitu banyaklah kita doa dengan doa Nabi Yunus, Nabi Zinnun, iaitu kata bala mana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kata doa ni banyak. Dan juga di antara cara yang kita nak selamat daripada virus penyakit corona ini, setiap kali kita keluar daripada rumah kita, setiap kali yang kita keluar daripada rumah kita, satu cara yang Nabi SAW ajar kita, iaitu sifat
ataupun akidah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita baca doa iaitu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Banyak baca doa. Semasa kita keluar daripada rumah kita baca. Dan juga di antara doa azkar pagi petang yang kita baca iaitu Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini adalah di antara doa-doa yang Nabi hajar kepada kita untuk kita baca. Dan juga di antara benda yang kita patut kita buat semasa ini iaitu kita banyak berdoa. Banyak berdoa. Banyak. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa banyak nescaya Allah Taala akan terima. Jangan kita takut bimbang tepuh gitu gini. Tetapi kita tidak takut kepada Allah SWT. Kita pasti takut. Kerana ini adalah qada-qada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang adalah kalaulah dia dapat penyakit ini dari tubuh dia, itu adalah qada-qada Allah Subhanahu wa taala juga. Kerana kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Kadang-kadang orang yang dia tak ada penyakit wala corona, dia akan mati. Dan juga kalaulah dia lekat, Allah Taala dia sia hilang dengan qada Allah Subhanahu wa taala juga. Dengan sebab itu kita banyak minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa kata takut sehingga kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nescaya kita akan selamat kalaulah kita sangat teguh dengan doa-doa dan juga sangat mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita selamat daripada segala kejahatan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Stau sufufakum, rapatkan sah, betulkan sah. Stau staqimu tarasul. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد طيبا وباركا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا
وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم إنا الكريم بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وهم عنها مبعدون. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من